Hai semua, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam channel Cikgu Zamed. Apa khabar? Semoga semuanya dalam keadaan sihat. Jadi rasanya dah lama saya tak kongsikan video tutorial untuk anda. Jadi hari ini saya akan kongsikan satu games apps yang saya fikirkan cukup menarik dan sesuai untuk kita kongsikan kepada anak-anak murid kita semasa kita menjalankan PDPR. Cikgu pernah tengok logo yang saya tunjukkan ini? Okey, kalau dah pernah, okey bagus, teruskan. Kalau belum, jom sama-sama kita tengok. Baik, jadi pertama sekali kita pergi pada Google Search dan pada search box tu kita type I'm a puzzle. Okay, I'm a puzzle. Dan dia akan keluar hanya kita klik yang pertama tu I'm puzzle. Okay. Okey, ini adalah paparan utama apps I'm a puzzle ni. Okey, yang mana dia punya logonya adalah smiley face berwarna kuning tu. Okey, pada bahagian atas sebelah kanan, cikgu kena sign in lah. Okey, bagi pengguna pertama, sign up dahulu. Okey, yang mana display name masuklah nama-nama kita, email, password dan confirm password. Seterusnya kita klik up. Okay, oleh kerana saya dah sign up, jadi saya terus login menggunakan ID. Okey, sekarang saya sudah sign in. Okey, kita tengok satu persatu apa pilihan yang ada. Okay, di sini ada yang pertama choose a picture, yang kedua select the game mode dan yang ketiga select the game difficulty. Okey, yang pertama pilihan gambar, yang mana kita boleh pilih gambar kita sendiri, my pictures. Okey. Daily maksudnya gambar yang akan disediakan oleh apps ni yang akan berubah setiap hari. Okey, jadi hari ini dia bagi gambar kitten behind wheel, gambar anak kucing ni kan. Okey, seterusnya pictures you may like, maksudnya gambar yang dikongsi oleh pengguna-pengguna yang lain. Kita boleh juga guna. Okay, ada macam-macam gambar yang menarik dan kita boleh tengok di sini ada animated image yang bergerak ni. Okay. Yang mana kalau kita pilih animated image ni, dia akan sama seperti inilah pada puzzle kita. Dia akan bergerak-gerak. Dalam kita menyusun tu puzzle tu, dia akan bergerak-gerak macam ni. Menarik kan? Terusnya more pictures, gambar-gambar lain lah. Pilihan lain yang kita boleh ambil. Okey. Baik, seterusnya yang kedua select the game mode. Okey, game mode kat sini ada 9 mode yang disediakan. Okey, yang pertama classic, hard, star, honeycomb, slide, swap, mystery, math dan juga quiz. Okey, untuk hari ini saya akan kongsikan hanya 8 saja. Kenapa? Kerana yang akhir sekali quiz ni saya akan simpan dulu dan saya akan kongsikan dalam video saya yang akan datang. Jadi jangan ketinggalan untuk saksikan. Baik, seterusnya yang ketiga select the game difficulty. Dia punya tahap kesukaran dia lah. Okey, di mana bezanya pada bilangan kepingan puzzle. Okey, untuk easy dia ada 12 keping, medium ada 40 keping, dan kalau hard ada 70 keping, very hard ada 120 keping dan supreme ada 180 keping. Bayangkanlah kalau kita bagi yang supreme kepada anak murid kita, agak-agak berapa lama masa ni orang ambil. Kita sendiri pun tak tahu berapa lama kan. Kita kena cuba dulu. Okey. Selalunya makin banyak kepingan puzzle tu makin lama lah kan. Okey. Baik. Jadi hari ini saya akan tunjukkan satu persatu dia punya game mode. Okay, dari klasik hinggalah kepada math. Okay, jadi jom sama-sama kita tengok. Yang pertama dahulu iaitu klasik. Okay, jadi kita pilih gambar dahulu. Saya pilih gambar saya sendiri. Okay, sebenarnya dengan bulan kebahasaan ni, saya pilih gambar yang ini. Okay, dia akan keluar kat bawah ni. Okay, kita ambil yang klasik dan ultinya easy lah. Okay, bagi kita pengguna kali pertama ni, kita cuba yang mudah dulu lah kan, yang senang dahulu. Okay. Terusnya kita klik start untuk kita tengok dahulu macam mana kita pilih puzzle tu. Okey, kita klik start. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Okey. Baik, kalau kita boleh tengok pada bahagian atas ni ada beberapa
button yang kita boleh pilih. Okey. Yang pertama arrange. Arrange ni kita nak susun balik kepingan puzzle yang dia bagi ni. Kalau kita tengok pada paparan sekarang ni berterabur kan. Okay, kita nak susun balik, kita arrange, klik arrange. Nampak dia lebih tersusun dan mungkin memudahkan kita nak menyusun puzzle ni lah. Okey. Kalau kita tak nak lagi, kita nak susun lagi, klik je. Okey. Okey, seterusnya preview. Preview ni dia akan bagi gambar yang sebenar lah. Dia bagi tepi tu, gambar yang sebenar. Jadi memudahkan kita nak susun lah. Okey. Terusnya shadow. Shadow lagi senang. Dia bagi gambar sebenar betul-betul dalam kotak tu, tetapi blur lah. Dalam keadaan blur, jadi lagi senang kan. Jadi kita just ambil saja dan kita letakkan pada kedudukannya. Okey, seterusnya borders. Borders ni nampak bila saya klik tu dia akan hilang satu kepingan puzzle. Saya unklik, dia akan muncul semula. Okey, gambar yang hilang tu adalah kepingan puzzle yang berada di tengah-tengah tu. Kita klik, dia hilang. Jadi maksudnya borders ni menunjukkan kepingan puzzle yang berada di tengah-tengah. Jadi kalau kita rasa tak perlu, jadi tak perlulah kita klik. Okey, full screen kita nak bagi besar lah, kita nak bagi penuh. Restart, andai kata kita tak puas hati kan, contohnya kali pertama main kita terlalu ambil masa yang lama memikirkan di mana kedudukan yang sebenarnya kan, nak susun tu. Okay, masa pun mungkin ambil masa dalam hampir 10 minit. Jadi tak puas hati, kita klik je restart, dia akan balik kembali semula lah. Okay, dan masa jadi kosong semula. Soft ni kadang kata kita give up. Okey, susun tak boleh. Susun tak dapat. Jadi kita give up. Okey, contoh kita solve. Do you really want me to solve the puzzle? Okey, yes. Okey, jadi dia akan susun dengan sendiri dan dia akan continue lah. Okey, game over. Well, you didn't really solve anything. Okey, sebab tadi kita tak susun apa-apa pun kan. Andai kata kita sempat susun sekeping, dua keping, jadi di sini ayatnya lain lah. Well done. Mungkin dia still ucapkan well done, tapi mungkin separuh jalannya kan. Okey, di sini dia hanya bagikan catatan masa saja. Dia ada skor. Okey. Okey, kita kembali semula. Okey, balik semula. Okey. Kalau kita boleh tengok pada bahagian tepi sebelah kanan tu, sebelah button pause ada timer kan. Ini supaya murid-murid kita cuba selesaikan puzzle tu secepat yang mungkin, secepat yang boleh lah. Okey. Bukan secara terhege-hege dengan cara lambat-lambat tu kan. Jadi mungkin mereka boleh bersaing lah dengan kawan-kawan yang lain. Okey, pada bahagian tepi sekali sebelah kanan tu ada button setting. Okey, kita boleh pilih sama ada kita nak keluarkan sound, bunyi ataupun tak nak. Timer, drag after click. Okey, seterusnya pause when switching apps or tabs. Maksudnya dia automatic pause lah bila kita tukar kita punya apps ataupun tabs. Okey, di bawahnya themes, maksudnya background belakang ni lah, kita nak pilih tema apa. Kalau sekarang ni saya ambil yang auto. Dia kata kita tak pilih yang lain, kita klik je lah eyes, ubah lah. Okey, baik, sekarang kita cuba susun. Okey, kita cuba susun, arrange dahulu supaya lebih senang. Drag tak boleh. Kalau kita tak klik sound tadi, tak adalah keluar bunyi orang tepuk tangan ni kan. So, okay, congratulations. You finished the puzzle in 1 minute 35.2 seconds with score. Ada skor dia bagilah. Okay, ada kita dapat skor. Baik. Kita kembali ke home semula. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana pula untuk HUD. Okey, kita klik HUD dan kita klik HUD. Apa beza HUD dengan klasik? Okey, kalau kita boleh tengok di sini,
kepingan puzzle-nya hanya ada 5 keping saja. Okey. Dan inilah dia HUD-nya yang berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah lah. Okey. Susun. Continue. Okey, dan dia akan keluar ni lah. Okey. Baik, kita kembali semula ke home. Begitu juga dengan star dan juga honeycomb. Cuma bezanya dari segi bentuk lah. Kalau star ni berbentuk bintang di tengah-tengahnya, manakala honeycomb berbentuk macam di lah. Honeycomb di tengah-tengah. Okey, sekarang kita tengok slide ni macam mana. Okay, macam mana dia punya pergerakan puzzle tu kan. Okey, ini punya bentuk kepingan puzzle-nya adalah square, segi empat sama. Dan macam mana kita nak gerakkan? Okey, kita klik pada puzzle yang kita nak gerakkan tu. Okey, kita klik saja. Okey, ada tak cara nak memudahkan kita susun? Ada ya. Dengan cara sama ada kita klik preview berpandu dengan gambar sebenar, tetapi ada cara lebih senang iaitu dengan kita klik numbers. Automatik kita tahu, oh ini gambar yang pertama bahagian atas ni kan. Jadi, cuma memerlukan kepakaran lah untuk kita naikkan number satu ke bahagian atas tu kan. Okay, itulah untuk slide. Untuk slide ya. Jadi kita stop dan kita kembali ke home semula. Untuk swap pula, okay, untuk swap kita nak tahu macam mana kita nak gerakkan. Okey, swap lebih senang berbanding dengan slide tadi. Macam mana caranya? Okey, dan kalau nak lebih senang kita klik numbers. Kita tahu automatik nombor 1 kat sini kan. Kita tarik sahaja. Okey, dia akan berubahlah kedudukannya. Okey, nombor 2 letak di sini. Okey. Rasanya bos setuju, mode swap ni lagi senang berbanding dengan slide. Slide tu sedikit mencabar lah. Okey, jadi kita kembali ke home. Okey, sekarang untuk misteri. Misteri macam mana? Nama misteri seram ke? Memang seram. Tengok macam mana. Nampak tu. Ya, umpama kita masuk dalam rumah ataupun bilik yang gelap, kita bawa satu torchlight dan kita suluh. Okey. Start. Dan dia ada bunyi-bunyi yang agak menyeramkan. Bunyi dentuman guruh. Sambil kita menyusun tu, dia keluar bunyi macam tu. Siapa yang lemah semangat, lemah jantung lah, hati-hati. Skor dan juga masa kita yang dicatatkan. Okey, dan yang terakhir iaitu maths. Okey, maths ni sesuai untuk jaga matematik lah. Yang mana ia ada melibatkan 4 operasi asas. Tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, untuk dia punya math expressions ni, dia ada 4 kategori. Yang mana yang pertama Z untuk operasi tambah saja, idiom untuk 2 operasi tambah dan tolak, had ke operasi tambah tolak dan darab, dari had ke 4 operasi. Okey, bolehkah kita nak katakan kita nak pilih operasi tambah dan darab, tolak dan bahagi saja? Boleh juga. Kita buat custom ni. Okey, di sini kita boleh pilih operasi apa yang kita nak. Okay, contohnya addition dengan multiplication. Lepas tu di bahagian tepi kita boleh pilih pula kita nak jumlahnya sehingga berapa. Kalau yang bawah sekali ni sehingga 999. Tak besar lah kan. Jadi kita tengoklah aras murid kita macam mana. Jadi kita pilihlah yang mana yang sesuai. Okay. Kalau murid umur 5 tahun, 5-6 tahun tu mungkin yang atas sekali lah. Okay. Jumlah hingga 10. Okey, customize the values. Maksudnya kita boleh tentukan sendiri
smallest numbernya berapa, biggest numbernya berapa, dan jumlahnya sehingga berapa. Okay, itu juga dengan subtraction, multiplication dan juga division, sama juga boleh tentu. Pokoknya bergantung kepada kita sendirilah. Okay, katakan ambil yang senang lah, kita ambil addition dan okay, difficulty-nya easy, jadi kita cuba. Apa kita kena cuba. Kalau tak cuba tak tahu kan. Okey, jadi dia akan bagi soalannya macam ni. Okay, yang mana murid mesti menjawab soalan dengan betul barulah dapat kepingan puzzle-nya. Selagi dia tak dapat jawab dengan betul, selagi itulah dia tak dapat kepingan puzzle. Okey, jadi 8 8 1 9 puzzle-nya sama ada murid nak selesaikan ke semua soalan sehingga dapat semua puzzle dulu, ataupun nak selesaikan satu persatu, lepas tu susun satu persatu susun. Itu pulang pada di sini lah. Catatan masa saja, tak ada skor juga. Okey, kita kembali ke home. Okey, sekarang macam mana kita nak share kepada murid? Kita dah siap bina kita punya puzzle tu dan kita nak share kepada murid macam mana. Okey, katakan kita mula semula, kita katakan kita nak bagi hanya susun puzzle saja tanpa ada soalan. Okey, jadi kita ambil yang klasik, easy, dan kita klik share. Okey, ada bahagian title, kita type lah apa tajuk yang kita nak bagi. Contohnya Merdeka Puzzle. Okey, loading message ni dia akan appear semasa loading sebelum mula selesaikan puzzle lah. Jadi kita boleh type di sini, terima kasih kerana bersabar. Okey. End message ni selepas dah selesaikan puzzle tu, dia akan keluar message lah. Kita nak ucap tahniah. Okey. Tahniah. Ataupun nak buat ayat lain, pulanglah. Okey. Pada bahagian privacy bawah ni, dia ada high, normal dan public. Untuk high, your puzzle will never appear in the global leaderboards nor the users gallery. Maksudnya kita punya puzzle yang kita share kepada murid tu tak akan appear pada global leaderboards. Cikgu perasan tak bahagian tepi sebelah kiri tu ada senarai skor tertinggi, ada top 10 kat situ. Perasan tak sebelah kiri tu? Kalau kita klik yang high ni, kita punya puzzle tak akan muncul dalam global leaderboard lah. Okey, ataupun user gallery. Maksud kita tak kongsi lah. Untuk normal, your puzzle may appear in the global leaderboard. Mungkin boleh appear if your players score a high score. Sekiranya murid-murid kita ada yang mencatatkan skor tertinggi, yang tinggi lah, yang boleh dapat top 10, dia akan muncul lah kat situ. Okay, kalau public, your puzzle will be submitted to the users gallery and may appear in the global leaderboards. Okay, maksudnya kita kongsi dengan orang lain lah. Gambar kita tadi yang kita pilih tu akan ada dalam users gallery lah, dan akan murid kita yang menjawab dengan skor yang tinggi, boleh dapat top 10, dia akan muncul dalam leaderboard lah. Okey, jadi terpulang pada cikgu. Jadi kalau cikgu rasa nak share dengan pengguna-pengguna lain, kita public. Kalau rasa tak nak, yang ini saya nak klik normal. Okey, normal. Jadi untuk yang bawah ni, premium options dengan pro options, kita tak perlu klik lah sebab ini kena bayar. Okey, seterusnya kita klik create puzzle. Okey, lagi satu cikgu sebelum saya terlupa, jangan lupa saiz gambar, minimum saiz gambar adalah 600 pixel. Jangan terlalu kecil lah. Kalau cikgu masukkan gambar yang terlalu kecil, dia tak lepas. Bila kita klik create puzzle tu, dia tak lepas lah, akan sampai kat sini. Okey,
Okey, dan di sini bila kita dah selesai create kita punya puzzle, dia akan bagilah linknya yang kita boleh share kepada murid-murid. Sama ada kita nak copy link dan seterusnya masukkan ke grup WhatsApp kelas ataupun grup Telegram. Share kepada Facebook pun boleh, Twitter, Reddit, WhatsApp, PC pun boleh juga ke Google Classroom, email, dan juga kita nak buat QR code. Okey. Rasanya dah siap kita punya puzzle quiz yang kita bina dan bolehlah share kepada murid-murid kita. Jadi macam mana cikgu rasa? Senang je kan? Tak susah. Dan dalam masa sama kita pun boleh menghilangkan mungkin rasa bosan, stres murid-murid kan, belajar je kan. Dan dalam masa sama kita nak bagi dia orang seronok, kita sediakanlah aktiviti ataupun games-game macam ni supaya mereka akan sentiasa ternanti-nanti apa yang cikgu aku akan buat akan datang. Okey. Jadi rasanya itu sahaja perkongsian daripada saya. Semoganya ianya bermanfaat dan kalau cikgu rasa ianya sesuai untuk dikongsikan, jadi jangan lupa klik share. Okay, kalau cikgu setuju dengan saya, games ni memang menyeronokkan, jadi jangan lupa klik like dan sebagai sokongan pada saya, jangan lupa klik butang merah kat bawah tu. Okey. Jadi sehingga berjumpa lagi, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye bye.